Antagonis sampingan merupakan antagonis sampingan lah. Selain daripada geng 1, 2, 3 yang kita cintai itu, masih ada juga antagonis sampingan dengan ideologi dan jalan hidup tersendiri. Kecuali dia ni jelmaan setan. Jadi dalam video ni kita nak cerita tentang beberapa antagonis sampingan yang telah membuat kemunculan di dalam siri ini. Macam pendek pula ayat intro ini. Entahlah, kita tak ada idea ini. Kita bodoh. Nathan Beruk ni nama dia Aaron. Bukan Aaron Aziz ya. Dia ni Aaron Zazie. Aaron pada mulanya merupakan orang yang pernah bekerja di bawah Dr. Tong, salah seorang daripada peneraju cyberraya. Dia telah dipecat secacat-pacatnya oleh Dr. Tong kerana telah membuat alat kawalan minda manusia dan telah mengawal Dr. Tong itu sendiri dan telah mencetuskan masalah. Dan walaupun dia sudah dicapati dan dipenjarakan, dia masih mahu mencetuskan masalah dengan menggunakan helmet yang boleh mengekstrak data dalam otak. Sejak bila dia bina benda ni, entahlah, tanyalah ustaz. Dan jujur saya cakap, saya rasa dia ni lagi bahaya dari antagonis yang lain dengan semua ilmu yang dia ada tu. Sebab apa dia buat semua ni? Sebab dia dah malas nak layan kerenah manusia. Yang jujur saya cakap, saya agak setuju dengan dia. Manusia memang bangsat. Tapi kalau dia mengawal semua kebangsatan itu, maknanya dia merupakan ketua kepada semua kebangsatan. Macam pelik pula ayat ni. Tapi dia cover niat sebenarnya dengan menyatakan yang dia sebenarnya nak membangunkan umat manusia. Pendapat saya lah. Setakat ini dia telah mencipta helmet kawalan minda, helmet pengekstrak minda dan alat The Force yang telah dicipta selama 1 malam sahaja. Dan dia merupakan seorang yang agak psycho dan egoistik. Selepas dia dikalahkan oleh Ali and the Gang, Aaron telah dijemput untuk menyertai geng 1, 2, 3 dan telah diberi gelaran Nueve, iaitu 9 dalam bahasa Sepanyol. Komen merupakan seorang mak rempit yang telah mencapai akhir balik pada umur 5 tahun. Komen merupakan ketua kepada geng mak rempit yang selalu memakai topi keledar pada bila-bila masa dan di mana jua. Tak berbau ke topi keledar tu. Geng-geng mak rempit ni pula suka mencuri barang ciptaan cyberraya. Sebab diorang ni juga bekerja di bawah seorang Samsung cyberraya, Abang Bear. Dan sejujurnya Abang Bear ni tak ada benda sangat nak cerita. Jadi sila lupakan saja dia ni. Komen ni pun tak adalah benda nak cerita sangat. Dia ni agak berani mati dengan bro-bro mak rempit dia. Suka naik motor sambil kejar malaikat maut. Dan dia cumalah orang bawahan yang sangat setia kepada Abang Bear. Walaupun Abang Bear ni takut bini. Tapi ada 2 benda yang buat saya minat komen. Yang pertama, catchphrase dia yang agak mudah tapi mantap. Rasa! Dan yang kedua, lagu OST dengan nama yang sama dengan catchphrase dia. Dan itu dia lah. Saya tak adalah benci sangat dia dengan Abang Bear. Tapi agaknya macam manalah cerita dia kalau dia bukan orang bawahan Abang Bear. Cuma dia dan bro-bro mak rempit dia saja. Neonimus merupakan anak kepada Pakcik Mustafa yang jual pisang goreng dekat tepi jalan. Dia merupakan seorang penggodam ataupun orang KS selalu panggil hacker yang suka menggodam sistem dalam cyberraya kerana dia menganggapnya sebagai permainan saja. Dan kalau korang perasan, Ali and the Gang macam dah kenal Neonimus ni masa dia muncul dalam musim 2. Kenapa pula dia orang kenal? Neonimus ni ada dalam musim 1 ke? Neonimus ni sebenarnya telah membuat kemunculan pertamanya di dalam game Agent Ali Emergency, di mana Neonimus telah menggodam sistem pertahanan di dalam HQ Mata. Dan apabila Nathan Beruk ni masih memakai topeng manusia. Game tu saya tak sempat nak habiskan, jadi saya tak tahu sangat apa lagi Neonimus buat dalam tu. Jadi tak ada maklumat sangat. Dalam musim 2 dia cuma muncul untuk 1 episod saja. Dan dia kelihatan agak kebudak-budakan. Bukan agak dah, memang kebudak-budakan pun. Dan perakhiran Neonimus pada episod ni pula agak memelikkan. Sebab serius awak nak saya percaya yang orang sebelah dia ni tak menyerak langsung ke? Bila dia menjerit macam budak-budak kat situ. Apa-apa pun kita akan tahu lagi pasal Neonimus ni dalam movie 2. Yang saya masih tak mampu nak tengok lagi. Sebab saya orang miskin yang malas keluar rumah. Dan yang terakhir, Ana Lokman. Ana Lokman merupakan seorang warga emas yang sangat aktif dan mungkin satu hari nanti layak menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia. Ana Lokman ni dia suka menggunakan bom analog untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan pakcik ni boleh tahan jahat juga sebab walaupun dia cuma nak hancurkan teknologi baru, dia tak ambil kisah langsung pasal nyawa orang lain. Dia tak suka teknologi, jadi dia nak hapuskan teknologi mungkin. Dan satu benda penting tentang pakcik ni adalah dia tak ada dalam grid cyberraya. Maknanya dia tak ada surat beranak apa benda anak-anak semua tu lah. Macam pakcik ni tak wujud langsung. Ada orang kata dia dari pinggiran sebab tu dia tak puas hati dengan cyberraya dan tak ada dalam grid mata. Dan kalau betul dia dari pinggiran, saya rasa boleh dia wow animation gabungkan dia dengan Nikki dalam movie pertama.
Tapi nampaknya Analog Man ni dia macam ada rancangan sendiri. Sebab dalam musim 2 dia dah dapat geng-geng dia sendiri, iaitu kru pembinaan yang telah diketepikan oleh Cyberaya. Dan saya rasa bagus juga dia dapat geng dia sendiri. Sebab dia ni kan orang tua. Takkanlah sampai makin tua pun nak bagi dia gerak solo lagi. Dan saya juga tak sabar nak tengok kemunculan Analog Man and the Gang lagi pada musim yang akan datang. Dan saya rasa setakat itu je lah video tentang antagonis sampingan ni. Korang rasa ada lagi tak antagonis sampingan dalam siri ni? Boleh kongsi dekat komen ya. Sekian, semoga kita semua sentiasa sihat belaka. Assalamualaikum. Zifak.